Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi hari ini, kita akan memulakan sesi PDPR kita untuk tingkatan 3 kali pertama tahun 2021. Yang mana topik kita hari ini ialah rangsangan dan gerak balas. Ini adalah bab 1, lanjutan daripada bab 1 tingkatan 2 dan tingkatan 1 dulu lah. Bab yang sama tapi dia bertambah lah. Rangsangan dan gerak balas. Apa yang kamu faham tentang rangsangan dan gerak balas? Nanti kita akan tengok satu persatu. Dalam bab ini, yang pertamanya kita akan bincang mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia. Dalam badan manusia ada pelbagai jenis saraf yang mengawal tindak balas kita. Kita akan teruskan lagi. Pada akhir pembelajaran ni, apa yang kita perlu ataupun kamu boleh memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Yang kedua, membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Yang ketiga, mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. So, kita ada 3 standard pembelajaran yang akan dicapai pada akhir pembelajaran ini. Diharapkan kamu semua dapat memahami isi pembelajaran hari ini. Sistem saraf manusia. Bila kamu duduk seorang-seorang, kamu fikir macam mana satu-satu tindakan itu berlaku. Contoh, kawan kamu geletek perut, kamu mengelak. Ada orang nak tumbuk, kamu mengelak. Kamu pegang benda panas, tangan kamu terangkat. Kamu pijak paku, kaki kamu akan terangkat dan kamu akan kata sakit. Mak kamu suruh kamu masak, kamu akan tolong mak kamu masak, atau kamu akan tak tolong macam tu. Itu sistem saraf manusia. Yang pertama, sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Baik, seterusnya, selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui satu proses. Daripada situ apa yang kamu faham? Kat sini bermaksud selain mendengar, melihat, berfikir dan satu pergerakan badan, saraf ni juga penting. Dia akan kontrol aliran air dalam badan, bila kita makan, macam mana makanan itu nak bergerak dalam badan, pengaliran darah, semua ni adalah sistem saraf dalam badan manusia. Yang Allah jadikan untuk dia mengekalkan keseimbangan. Kalau sistem saraf ni tidak berfungsi, kita akan sakit, kita akan lumpuh, dan yang paling teruk, kita akan matilah. Baik. Kita tengok pula struktur sistem saraf manusia. Kita tengok balik struktur sistem saraf badan manusia ni. Dia ada satu, sistem saraf pusat. Kita akan tengoklah apa itu sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni, apa yang ada? Sistem saraf pusat ni, dia dianggoti oleh otak dan juga saraf tunjang. Otak main kita. Kalau otak rosak, apa jadi? Sistem saraf tunjang pula, dia ada dalam tulang belakang. Cuba tengok ni. Kalau kita tengok ni, ni tulang belakang manusia. Tu sistem saraf tunjang ni, tempat dia terletak ni duduk dalam tulang belakang. Sebab tu kalau orang tulang belakang rosak, dia akan jadi lumpuh. Sama juga dengan otak. Kalau kena stroke, hypertension, orang tu akan bermasalah dalam pemikiran dia. Yang kedua, sistem saraf periferi.
Sistem saraf periferi dia ada dua juga, saraf kranium, okay, yang duduk dalam tengkorak kita, dan juga saraf spinal. Okay. Kita akan tengok lagi macam mana nanti. Okey, sistem saraf periferi dia ada 12 pasang kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Okey, sistem saraf spinal pula ada 31 pasang yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, faham tak? Saraf kranium dia duduk dalam, dia menghubungkan otak dengan organ deria. Okey, organ deria ni maksudnya mata kita, hidung kita, telinga kita, kulit kita kan, dan lidah. Dan organ-organ dalaman, jantung, buah pinggang, paru, hati, itu yang disambungkan oleh saraf kranium yang menghubungkan tu. Okey, yang saraf spinal pula dia sambungkan saraf tunjang dengan otot berangka. Jadi kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Okey. Baik. Kita tengok fungsi sistem saraf manusia. Allah jadikan satu benda tu, harus jadikan satu sistem tu mesti ada kegunaan dan sangat penting. Dan kita kena berfikirlah benda tu kan. Okey. Yang pertama, untuk mengesah rangsangan. Contoh, ada lalat mai depan kita, duduk kat makan. Apa kita akan buat? Mestinya kita akan tampak lalat tu. Okey. Sebab apa? Kita dah kesah rangsangan. Yang kedua, bila kita pegang benda yang pernah apa kita akan buat? Kita akan tarik tangan kita sebab kita rasa rangsangan. Ada orang main cucuk perut kita akan mengelak, kita akan rasa geli sebab ada orang yang geletek perut kita. Itu mengesah rangsangan. Yang kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, bila kita kesah rangsangan, maklumat rangsangan tu akan dihantar ke dalam otak, akan dihantar ke saraf tunjang supaya apa? Otak atau saraf tunjang tu akan mentafsir impuls tu. Okey, dalam bentuk impuls. Impuls tu maksudnya maklumat tu dihantar dalam bentuk impuls. Impuls tu macam elektrik ataupun aliran elektrik dalam bentuk yang boleh mudah kata macam mengalir macam mulut elektrik, dihantar ke otak, hantar ke saraf tunjang. Dan bila otak kata, contoh, mak kamu kata, Syabil, pergi angkat makanan. Otak dengar, telinga dengar angkat makanan, hantar maklumat pergi otak. Okey, nak angkat makanan kena guna tangan, pergi ke dapur, ambil pinggan, bubuh nasi, bubuh lauk, kan? Itulah gerak belah yang sesuai. So kita pun pergi dalam, pergi ke dapur, ambil pinggan, ambil lauk, bubuh dalam pinggan, kita pun mai ke duduk kat meja makan, kita makan. Itu gerak belah yang sesuai. Okey, boleh sampai gitu. Okey, so mengesah rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impuls, mentafsir impuls tu, kemudian menghasilkan gerak beras yang sesuai. Itu fungsi sistem saraf manusia. Okey, sampai ke okey. Tadi kita dah bincang pasal fungsi sistem saraf manusia. Okey, sekarang kita nak pergi ke depan lagi. Kita nak bincang pula pasal tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Apa dalam kepala kamu tindakan terkawal? Okey, tindakan terkawal ni maksudnya yang kita boleh kawal. Bila menggunakan otak berfikir dan kita kawal. Tindakan luar kawal, kita tak kawal dia tapi dia berlaku juga. Okey, macam mana kita nak fikir? Terkawal maksudnya kita boleh mengawal tindakan tu. Luar kawal, kita tak boleh nak mengawal tindak balas tu, tapi dia tetap berlaku bila ada rangsangan. Okey. Yang pertama, gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Tengok dulu, tindakan terkawal. Tindakan terkawal ialah tindakan disedari, dilakukan mengikut kehendak seseorang. Contoh, macam mana tindakan terkawal tu? Cuba pergi. Contohnya, mak kamu suruh ambil makanan tadi. Bila diberi tugasan, kamu berfikir, kamu sedar apa yang disuruh dan kamu ada kehendak untuk membantu. Jadi kamu akan menggerakkan organ otot-otot dalam badan kamu membuat tindakan tu.
So dia akan jadi tindakan terkawal. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. So bila kita buat kerja, kita fikir, oh mak suruh ambil makanan kat dapur. So otak kita tafsir ambil makanan kat dapur takkan guna dengan pungkok kan. Kita akan guna tangan. Bila guna tangan, kita akan guna kaki untuk bergerak. Kita akan pergi ke dapur, ambil makanan, letak atas meja. So itu adalah tindakan yang terkawal. Contoh lain tindakan terkawal termasuk membaca. Tak ada orang tak tahu pegang buku baca. Tak ada. Dia mesti fikir nak baca buku mesti guna otak dia. Menulis. Bila tindakan terkawal, dia boleh menulis sebab dia fikir. Bercakap. Cakap pakai otak juga. Makan. Pakai otak tak? Mestilah pakai otak. Minum. Berjalan. Berlari. Dan bersenam. Maksudnya apa yang dikawal oleh otak itu adalah tindakan yang terkawal. Ada contoh lain. Terjun sungai. Terkawal. Tak ada orang duduk saja. Kalau jatuh sungai itu bukan tindakan kawal. Tapi kalau terjun ke dalam sungai, mandi ramai-ramai, itu dah terkawal. Contoh lah tu lah. Okey, baik. Tengok kat sini. Makan pizza dikira terkawal. Bersenam, pumping ke, lompat ke, menulis, berlari, membaca. Okey. Ni bersembang ni. Bersembang. Yang ni bersembang. We can improve the way we talk. Ni bersembang ni. Berbincang. Okay. Bersenam. Makan pizza. Membaca. Bila baca kan kita ni bergerak otak kita. Bila kita membaca dan kita faham bermaksud kita membaca. Kalau kita tengok huruf saja dan kita tak faham, itu tidak membaca. Okay. Menulis dan berlari. Okey, seterusnya kita akan tengok lagi. Okey, macam mana urutan ada impuls bila satu tindakan terkawal? Yang pertama, contohlah kita mendengar bunyi telefon. Okey, power telefon itu adalah rangsangan. Kita dengar melalui telinga, bunyi kring atau bunyi lagu lah. Oh yeah kan. Kita dengar. Dengar bunyi itu adalah rangsangan, dan bunyi itu akan masuk ke dalam telinga. Okey, masuk ke dalam telinga manusia. Telinga ini sebagai reseptor. Okey, reseptor. Kemudian bunyi ni akan diubah dalam bentuk impuls. Impuls ni apa? Maklumat bunyi. Bunyi telefon dia hantar ke dalam otak. Okey, otak ni fikirlah. Apa nak buat kalau bunyi telefon? Apa kamu tengok bunyi telefon? Okey, bila otak fikir, bunyi telefon lah. So dia akan hantar impuls saraf kepada otot mana yang bersesuaian untuk menggerakkan apa supaya telefon tu diangkat. Otot lengan, otot jari kan. So di efektor atau kelenjar ni, dia akan hantar maklumat pergi kepada supaya membuat satu gerak balas. Gerak balas apa? Mengangkat telefon. Okey, so kita pun tekan angkat telefon. Jadi itulah salah satu gerak balas dia. Okey, faham tak situ? So, rangsangan berlagu, rangsangan mendengar. Kita dengar dalam melalui telinga. Orang tak dengar guna mulut, orang tak dengar guna hidung, orang dengar guna telinga. Bunyi itu dihantar dalam bentuk impuls kepada otak, dan otak akan mentafsir supaya satu gerakan untuk mengangkat telefon tu ataupun menjawab telefon tu, dan hantar maklumat kepada otot, dan otak akan menghantar maklumat kepada skrin telefon tu untuk angkat telefon tu atau jawab telefon tu. Okey, tu arah hariran dia macam ni lah. So, okey, itu gerak tindakan terkawal. Baik, kita akan teruskan lagi dengan tindakan luar kawal. Okey, apakah tindakan luar kawal? Kalau tadi kawal, yang terkawal, dia akan dikawal oleh otak.
dan akan menghasilkan satu gerakan apabila diberi rangsangan. Okey, bagaimana pula dengan tindakan luar kawal? Special ni apa dia? Tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Bila ada rangsangan, okey, kita akan memberi satu tindak balas. Kita tak fikir apa betul tu buat terus. Contoh, nampak anjing, kita fikir dulu ke kita lari dulu? Tak fikir dah kan? Kita akan terus lari sebab kita takut. Itu tindakan luar kawal. Okey, yang kedua, ada orang geletek buat kamu. Kamu akan melatah, kamu fikir dulu nak melatah ni. Tak, kamu tak fikir dah. Kamu akan terus buat benda tu. Bermaksud itu adalah tindakan serta-merta atau spontan yang berlaku apabila diberi rangsangan. Okey. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan. Tapi dia ada dua jenis juga, noh. Okey, yang pertama, tindakan luar kawal yang melibatkan medulla oblongata. Apa dia tu? Yang pertama, denyutan jantung. Denyutan jantung kita tak kawal, noh. Dia akan berlaku. Kalau jantung kita fikir suruh dia, jangan duk degup, mati kita. Okey. Selain denyutan jantung agak-agak kamu, apa yang berlaku tanpa kita fikir, yang mesti berlaku automatik. Apa dia yang keduanya? Pernafasan. Kita bernafas tak fikir kan? Mana ada kita fikir? Kalau kita fikir tak mau nafas, tak boleh. Bernafas tu automatik. Kita tidur, kita jaga, pernafasan tetap berlaku. Okey? Kita sedap dan tidak sedap. Peristalsis. Peristalsis ni berlaku kat mana? Bila kita telan makanan. Ada kita makan, kita kunyah masuk dalam esophagus. Esophagus ni dalam dekat leher kita ni. Macam mana makanan tu bergerak sampai ke dalam perut, sampai ke dalam usus besar, usus kecil. Itu dipanggil peristalsis. Tanpa kita fikir, tanpa kita kawal, makanan tu akan tetap masuk. Okey. Ileum. Ileum ni tanda-tanda terkeluar. Bukan maksudnya meleleh, maksudnya ileum itu berlaku. Jadinya ileum. Okey. Pun tidak dikawal. Okey, itu tindakan luar kawal yang melibatkan medulla oblongata. Ada satu lagi. Okey. Medulla oblongata ni makanan dia masuk dalam esophagus. Dia akan berlaku tolakan secara automatik. Tolak terus sampai ke dalam perut, ke dalam usus, denyutan jantung, ileum, dan juga pernafasan oleh paru-paru, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kita bernafas dengan oksigen dan akan dikeluarkan karbon dioksida. Okey. Itu juga menggunakan tindakan luar kawal yang melibatkan medulla oblongata. Okey. Yang kedua, tindakan luar kawal kedua adalah melibatkan saraf tunjang. Okey, ni kalau tengok sini adalah otak. Otak tadi tindakan terkawal, tapi sekarang ni tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang ataupun saraf yang duduk dalam tulang belakang ni, tulang belakang. Okey. Okey. Apa dia? Contohnya, menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Kita tak kawal tu. Kita tak fikir. Kalau kita fikir, contoh kita pegang benda panas, kita fikir, oh panas, baru kita tarik. Tak ada. Panas boleh tarik. Kita akan tarik secara automatik. Betul. Yang kedua, menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Kita pijak paku. Kita sakit. Kita akan tarik. Aduh, sakit lah. Sebab apa? Secara automatik berlaku. Sebab dia ada tindakan refleks spontan. Bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Pun kita tak fikir. Dia berbeza dengan bernafas. Bernafas, dia berlaku automatik. Bersin, dia refleks. Habuk masuk ke hidung, pang, terbersin. Sepah kena muka orang sebelah. Sebab habuk kan masuk ke dalam hidung. Kita tak kontrol dia. Mata berkelip. Okay. Ni contoh-contoh dia. Ni kawan nak bersin. Maaf. Okey, ni tangan. Tangan yang
Okey, yang ni bila menyentuh benda panas. Ni garis balas dia. Okey, yang pertama, jari tersentuh ceret. Bila tersentuh ceret, dia akan terus menghantar maklumat terus ke dalam saraf tunjang yang duduk dalam tulang belakang. Dan serta-merta dia akan hantar maklumat kepada otak tangan. Ni. Cuba tengok aliran impuls tadi, hantar maklumat, dan daripada saraf dalam ni akan hantar maklumat juga terus kepada otak. Secara tidak langsung tangan kita akan terus menarik ke belakang untuk mengelakkan kecederaan. Okey, itu dia punya gerak balas dia. Okey. Bila berlakunya tindak balas terkawal, luar kawal, kamu dah nampak satu kepentingan dalam sistem saraf manusia. Agak-agak kalaulah tak ada sistem saraf manusia ni tidak berfungsi dengan apa jadi? Cuba tengok gambar ni. Atas kursi roda. Bermaksud ada fungsi saraf dia yang tidak normal. Okey, kelumpuhan akan berlaku dan lebih teruk, koma dan akhirnya mati. Kalau kata saraf tak berfungsi langsung, kita tak boleh nak bergerak, apa pun tak boleh buat kerja, tak boleh berfikir, tak boleh melakukan kerja ataupun apa-apa saja tindak balas. Bermaksud badan kita dah fail untuk melakukan satu kerja, kita akan mati. Jantung tak berfungsi, maksudnya saraf tidak lagi saraf luar kawal kita sudah lagi tidak berfungsi, bermaksud kita akan mati. Okey, kita tengok apa fungsi dia. Yang pertama, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi. Mengkoordinasi ni mengawal organ dan bahagian badan supaya supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Okey. So, dia satu rangkaian yang kompleks seluruh badan kita ni ada saraf-saraf dia. Okey, kita dah bincang saraf tadi ada saraf tunjang dan saraf periferi. Dan saraf tunjang adalah saraf yang melibatkan otak dan juga saraf tunjang tu utama kan. Okey, kalau periferi lah nanti kita akan bincang periferi. Okey. Itu sebab setiap satu tindak balas pernafas dalam badan, okey, dia sangat penting, terutamanya pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Apa saja pergerakan badan yang kawal atau luar kawal, sama juga dengan pernafasan ni yang automatik berlaku, sangat-sangat diperlukan. Okey. Itu topik yang kita belajar hari ni yang berkaitan dengan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Ada sebarang pertanyaan, sekejap lagi kita bincang dalam lepas kamu tengok semua ni, kita akan berbincang secara mayarah dalam WhatsApp, dan juga ada latihan yang diberikan dalam modul. Nanti saya akan beritahu muka surat berapa. Baik, untuk itu saja untuk topik 1.1 pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.